صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر ورواه موسى بن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, katanya Al-Layth meriwayatkan kepada kami daripada Sa'id pada Syarik bin Abdullah bin Amin Amir bahawa dia mendengar Anas bin Malik berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW di dalam masjid, tiba-tiba datang seorang lelaki sambil menaiki unta. Lalu dia menurunkan, yakni mendudukkan untanya di dalam masjid dan mengikatnya. Kemudian bertanya, siapakah di antara kamu Muhammad? Nabi SAW ketika itu sedang bertelekan di antara mereka. Kami pun menceritakan lelaki putih yang sedang bertelekan itu. Maka orang itu berkata, wahai anak Abdul Muttalib. Nabi SAW pun berkata, saya telah pun menyahut panggilanmu. Lelaki itu berkata lagi, saya akan bertanya engkau dan saya akan keraskan soalan saya terhadapmu. Janganlah pula engkau berasa hati. Nabi SAW bersabda, tanyalah apa yang terlintas di hatimu. Dia pun berkata, saya mahu bertanya engkau demi Tuhanmu, demi Rabbmu, dan demi Tuhan, Rabb orang-orang sebelummu. Adakah Allah telah mengutuskan engkau kepada manusia seluruhnya? Nabi SAW berkata, iya benar. Orang itu terus berkata, saya hendak bertanya engkau dengan nama Allah. Adakah Allah menyuruh engkau supaya kita mengerjakan sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam? Nabi SAW berkata, iya benar. Saya mahu bertanya engkau dengan nama Allah. Adakah Allah menyuruh engkau supaya kita berpuasa 1 bulan dalam setahun? Nabi SAW berkata, iya benar. Orang itu berkata lagi, saya hendak bertanya engkau dengan nama Allah. Adakah Allah menyuruh engkau supaya mengambil sedekah daripada orang-orang kaya di kalangan kita untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di kalangan kita? Nabi SAW berkata, iya benar. Maka orang itu pun berkata, saya beriman dengan apa yang dibawa olehmu. Dan saya adalah utusan bagi orang-orang di belakang saya dari kalangan kaumku yang tidak datang bersama. Saya adalah Dhimam bin Tha'labah, saudara Bani Sa'ad bin Bakar. Ini yang kita nak bincang ini. Musa dan Ali
Maksudnya Musa bin Ismail At-Tabuzaki dan Ali bin Abdul Hamid meriwayatkan hadis ini daripada Sulaiman bin Mughirah, daripada Thabit, daripada Anas, daripada Nabi SAW. Setelah Imam Bukhari sebutkan yang ni, baru dia buat mari ni hadis yang ke-64 yang tidak ada di dalam kebanyakan nuskhah Sahih Bukhari. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك قال صدق فقال فمن خلق السماء قال الله عز وجل قال فمن خلق قال الله عز وجل قال فمن خلق الأرض والجبال قال الله عز وجل قال فمن جعل فيها المنافع قال الله عز وجل قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك قال نعم قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات وزكاة في أموالنا قال صدق قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة إن صدق ليدخلن الجنة. Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami katanya Sulaiman bin Mughirah, meriwayatkan kepada kami katanya Thabit, meriwayatkan kepada kami daripada Anas, beliau berkata, di dalam Al-Quran kami telah dilarang bertanya Nabi SAW. Kerana itu kami suka sekali jika ada seseorang dari kalangan penduduk di kawasan pedalaman, yakni orang Badui yang bijaksana datang bertanya Nabi SAW. Dan kami pula mendengarnya. Maka datang seorang Badui, yakni penduduk di kawasan pedalaman, dan dia terus berkata kepada Nabi SAW, utusanmu datang kepada kami dan dia memberitahu kami bahawa engkau mendakwa sebenarnya di sini boleh berkata engkau berkata sesungguhnya Allah mengutuskanmu. Nabi SAW menjawab, benar. Orang itu bertanya terus, siapakah yang menjadikan langit? Nabi SAW menjawab, Allah. Orang itu bertanya lagi, siapakah yang menjadikan bumi dan bukit bukau? Nabi SAW menjawab, Allah. Jadi Allah Azza wa Jalla sebutkan. Orang itu bertanya lagi, siapakah yang meletakkan segala manfaat dan faedah di bumi ini? Nabi SAW menjawab, Allah. Orang itu selanjutnya berkata, demi Tuhan yang telah menjadikan langit dan telah menjadikan bumi, serta telah menegakkan bukit bukau dan telah meletakkan padanya segala manfaat, adakah Allah telah mengutuskanmu? Nabi SAW menjawab, iya. Orang itu berkata, utusan mendakwa. Sama juga di sini, boleh kita kata berkata. Bahawa kita wajib mengerjakan sembahyang 5 waktu
samping wajib membayar zakat harta kita. Nabi SAW menjawab, benar. Kata orang itu, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau, adakah Allah menyuruh engkau tentang perkara itu? Nabi SAW menjawab, ya. Orang itu berkata, utusanmu mendakwa bahawa kami perlu berpuasa 1 bulan dalam 1 tahun, bulan Ramadan. Nabi SAW menjawab, iya. Orang itu berkata, utusanmu mendakwa, ini berkata bahawa kami perlu berpuasa 1 bulan dalam 1 tahun. Nabi SAW menjawab, iya. Orang itu berkata, demi Tuhan yang mengutuskan engkau, adakah Allah memerintahkanmu tentang berpuasa ini? Nabi SAW menjawab, ya. Orang itu berkata lagi, utusan engkau mendakwa. Sama, sini mendakwa ni semua boleh berkata bahawa kita perlu naik haji, iaitu kepada sesiapa yang mampu mengerjakannya. Nabi SAW menjawab, benar. Orang itu berkata selanjutnya, demi Tuhan yang mengutuskan engkau, adakah Allah menyuruhmu tentang perkara ini? Nabi SAW menjawab, iya. Akhirnya orang itu berkata, demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan sebenar, aku tidak akan menambahkan sesuatu daripada apa yang tersebut itu, dan tidak akan mengurangkannya. Mendengar kata-kata orang itu, Nabi SAW pun bersabda, jika dia benar, pasti dia akan masuk syurga. Jika dia benar, pasti dia akan masuk syurga. Inilah hadis yang ke-64 yang tidak ada di dalam kebanyakan nuskah Sahih Bukhari. Tidak ada. Terlebih dahulu saya nak kita nak tengok sungguh-sungguh lah ni. Sebab belajar Sahih Bukhari yang lengkap ni dia kena sampai begitu. Baru orang kata, orang Kelantan kata berjelira, jelira. Kalau tidak, tak jelira. Tak meresap betul masuk ke dalam fikiran kita. Jadi hadis yang ke-64 ini tidak ada. Baik, sekarang kita nak tengok. Terlebih dahulu kita tengok ini Fathul Bari. Kita tengok Fathul Bari. Dia duduk di sini. Di dalam Fathul Bari ni duduk di sini. Dia tajuk lain. Bab ma ja'a fil 'ilm wa qawlihi ta'ala wa qur rabbi zidni 'ilma. Berbeza dengan tajuk kita tadi kan. Bab al-qira'ah wal 'ard 'ala al-muhaddits. Dia ni baru dia ada di sini, al-qira'atu wal 'ard 'ala al-muhaddits. Dia gini cara dia bentuk dia tu. Tajuk dia tu. Adapun bab ma ja'a fil 'ilm wa qawlihi ta'ala wa qur rabbi zidni 'ilma, dalam setengah-setengah nuskhahnya ini tajuk ni sebelum ini lagi. Tajuk ni ini saja, bahagian ini saja. Bahagian ini saja, al-qira'ah wal 'ard 'ala al-muhaddits. Yang ni saja, bahagian ni saja yang masuk sebagai tajuk. Adapun yang ni tidak, dia sebelum ni. Dan setelah itu kita tengok hadis 63 ni. Yang kita telah bincang dah sebelum ni. Hadis Abdullah bin Yusuf. Qala haddathana al-Layth an Sa'id wal Maqburi an Sharik bin Abdullah bin Abi Namir annahu sami'a Anas bin Malik yaqul. Ni yang kita baca tadi, hadis 63. Setelah itu, cuba kita tengok ni. Ini rawahu Musa. Ini apa ni? Sini Hafiz bin Hajar. Qawluhu rawahu Musa. Lepas tu tak ada dah hadis. Hadis 64 tak ada. Terus masuk bab 7. Bab ma yuzkaru fil munawalah wa kitab ahli al-ilm bil ilmi ila al-buldan. Cuba tengok tu. Tak ada kan? Terus lepas 63, jadi hadis 64 ni masuk di bawah ni. Ni hadis 64. Bab lain dah, bukan hadis tadi yang kita baca tadi, yang kedua tu. Ni hadis yang ke-64. Duduk di bawah tajuk ini, bab ma yuzkaru fil munawalah
wa kitabi ahli al-ilm bil ilmi ila al-buldan. Baiklah. Kita akan bincang semua ini insya-Allah. Baik, kita tengok lagi. Mana Umdatul Qari. Umdatul Qari, Kitabul Ilm. Kita duduk di sini. Bab ma yuzkaru fil munawalah. Ini bab selepas ni lah. Bab ke-6. Rawahu Musa wa Ali ibn Abdul Hamid. Lepas tu tak ada dah hadis. Yang ke-64. Ini dia kira nombor lain pula. Dia pakai nombor dalam bab tu pula. Berdasarkan kitab ni. Nombor bab ni dalam bab ni. Dia bukan pakai berdasarkan keseluruhan hadis dalam Sahih Bukhari daripada awal hingga ke sini. Kalau kira daripada awal itu 64 dah di sini. Jadi 6 saja. Ini berdasarkan hadis yang ke-6 di bawah bab ini. Dia pakai begitu caranya. Ikut mana-mana pun hadis Musa bin Ismail yang kita tengok ni Musa bin Ismail maksudnya yang kita tengok dalam nota kita tadi sebagai hadis yang ke-64 tak ada di sini. Yang adanya ni hadis yang ke-63 tadi. Riwayat Abdullah bin Yusuf daripada Laith, daripada Sa'id Al-Maqburi. Yang ni saja ada. Sama juga maknanya dalam Umdatul Qari syarah oleh Badruddin Al-Aini tidak ada juga hadis yang ke-64 itu. Irsyadus Sari atau syarah Qastallani bab ma yuzkaru fil munawalah. Dia kira bab 7 tadi. Sebab itu dia berbeza-beza nuskah Bukhari ni berbeza-beza. Ini sama dengan Fathul Bari tadi. Di bawah bab maja' fil ilmi. Lepas tu baru babul qiraati wal 'ard 'ala al muhaddis. Ini tak ada nombor ni. Duduk di bawah ni. Kemudian hadisnya inilah hadis ni. Hadis 63 tengok. Hadis yang ke-63 berdasarkan, dan hadis yang ke-64 tidak ada. Tidak ada juga. Kita nak tengok dululah kan. Biar puas hati. Cuma dalam syarah ni ada sebut. Tapi dia tidak sebut dengan lengkap lah. Tidak sebut dengan lengkap. Bukan sebagai suatu hadis yang berasingan. Sekarang ni kalau kita tengok di dalam kitab ni, ini cetakan Pakistan. Cetakan Pakistan. Kita tengok. Ni cuba tengok. Bab 6. Babul qiraati wal 'ardi 'ala al muhaddis. Dia sebagai bab yang berasingan. Gini tajuk dia. Lepas tu di bawah dia tu macam tadilah. Perbincangan dalam tajuk bab ni. Selepas itu hadis ke-63. Hadatsana Abdullah bin Yusuf. Seterusnya dia ada juga yang ni, rawahu Musa wa Ali bin Abdul Hamid. Lepas tu hadis yang ke-64 ni dia buat titik saja. Tak mahu jadi nombor tu lari daripada yang diterima oleh semua. Dia buat titik begini saja. InsyaAllah akan datang saya pun akan buat lebih kurang beginilah, akan buat tanda khusus untuk hadis yang dipertikaikan. Adakah ia termasuk dalam Sahih Bukhari atau tidak? Atau tidak? Atau ia hanya ada di dalam setengah-setengah nuskah sahaja? Atau bagaimana? Di sini kalau nak kira nombor, kita sebut nombor lah setakat ni supaya mudah kita nak faham. Ini kira-kiranya hadis yang ke-64 dah ada di sini. Lepas tu baru pergi kepada bab 7, bab ma yuzkaru fil munawalah wa kitabi ahli al-ilmi bil ilmi ila al-buldan. Dah nampak tu kan? Nampak ke tidak dulu? Nampak.
Setakat ni. Cuba tengok perbincangan. Baiklah. Ni hadis 64. Kita buat nombor dululah. Nanti saya pun akan buat juga nombor ni. Dia buat sementara ni untuk kita belajar ni. Kita bagi dululah nombor ni. Jadi hari tu yang kita belum bincang lagi setelah hadis yang ke-63 dah baca dah, tapi sepintas lalu. Mungkin tidak difahami oleh kita peserta-peserta yang baru dengan Sahih Bukhari ni. Maksud dia sebenarnya, perbincangan dia yang lebih detail. Jadi setakat ni pakai nota inilah, nota yang lepas tu letak tepi dulu, pakai yang ni. Baik, hadis Abdullah bin Yusuf, hadis 63 tu. Selepas hadis itu, Imam Bukhari ada buat komentar begini, berupa ta'liq, mengemukakan secara ta'liq riwayat Musa dan Ali bin Abdul Hamid. Musa ini maksudnya ialah Musa bin Ismail At-Tabuzaki dan Ali bin Abdul Hamid. Meriwayatkan hadis ini. Hadis ini itu maksudnya hadis 63 tu lah. Kira-kiranya begitulah. Daripada Sulaiman bin Al-Mughirah, daripada Thabit, daripada Anas, daripada Nabi SAW. Ini Imam Bukhari kemukakan secara ta'liq. Mana hadis dia tak sebut. Hadis tak sebut. Cuma isyarat sajalah. Kita kata isyarat sajalah. Jadi hadis ini ni sebenarnya yang disebutkan sebagai hadis ini ni bukan betul-betul lafaz dia sama seperti hadis 63 tu, tidak. Tetapi dari segi makna dia lah, mafhum dia tu sama. Yang ini berkenaan dengan peristiwa yang sama. Peristiwa yang sama. Orang yang mengemukakan soalan, Badui yang datang mengemukakan soalan itu kira-kiranya orang yang sama lah, iaitu Zimam bin Tha'labah. Kalau kita kata sebagaimana dalam nuskhah Pakistan itu yang dipakai di Pakistan itu, India pun sama lah, sebelah sana pakai begitu. Ada hadis yang ke-64 itu ada. Sama juga cetakan di Bangladesh apa semua ada. Jadi sebelah kawasan itu sampai ke Afghanistan ke apa semua. Kalau kita kata adalah hadis ini, jadi ni hadis Musa ni, Musa tadi yang dia sebut apa nama ni secara ta'liq tadi tu, Musa bin Ismail maksudnya, riwayatkan daripada Sulaiman bin Mughirah. Kalau hadis ini memang ada di dalam nuskhah Sahih Bukhari yang diguna oleh umum, maka untuk apa Imam Bukhari kemukakan ini? Yang ni. Yang ni maksudnya dia nak ringkas dah tu. Apa tujuan dia kemukakan pula dengan detail, dengan jelas. Bila dikemukakan dengan jelas begitu, nampaklah bahawa hadis ini adalah maksudnya dalam istilah dipanggil nahwahu, bukan mithlahu. Bila kita ada hadis 64 tu, baru kita nampak bahawa hadis ini yang disebutkan di sini bukan betul-betul lafaz dia sama. Yang mana dalam istilah yang disebut mithlahu, bukan. Tetapi ia hanya sekadar nahwahu. Nahwahu istilah untuk hadis yang dikemukakan sama makna dia atau mafhum dia dengan hadis sebelumnya. Itu nahwahu. Jadi hadis ini ni serupa dengan kita kata nahwahu, bukan mithlahu kalau kita tengok yang Arab dia. Warawahu Musa bin Ismail wa Ali bin Abdul Hamid an Sulaiman bin al-Mughirah an Thabit an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadha, yani bihadha al-hadis. Mana bihadha tu mana bilafzihi ke atau bimaknahu? Kalau kita kata bilafzihi, mana kita boleh kata rawahu Musa
wa Ali bin Abdul Hamid an Sulaiman bin Al-Mughirah nahwahu, kita kata begitu. Kalau maksud dia saja sama. Tapi kalau lafaz dia sama, kita boleh kata rawahu Musa wa Ali bin Abdul Hamid an Sulaiman bin Al-Mughirah dan seterusnya nahwahu. Jadi bihadza ni dengan makna nahwahu sebenarnya. Bila kita tengok kepada lafaz hadis yang ke-64, kita dapat tahu bihadza ni maksudnya mithlahu ka atau nahwahu. Jawabnya nahwahu sebab lafaz dia tidak sama. Yang sama hanya mafhumnya. Kalau kita kata adalah hadis yang ke-64 ni selepas hadis yang ke-63 ni, apa maksudnya Imam Bukhari kemukakan ini? Secara ringkas begini. Cuma ialah hadis yang ke-64 tu riwayat Musa bin Ismail. Ali bin Abdul Hamid ni tak ada. Musa bin Ismail diriwayatkan daripada Sulaiman bin Mughirah. Ali bin Abdul Hamid ni tidak ada dalam riwayat Bukhari sendiri. Hanya ia ada di dalam Sunan Tirmizi. Yang mana Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Imam Bukhari sendiri. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Imam Bukhari sendiri. Di dalam sanad dia tu daripada Ali bin Abdul Hamid, daripada Sulaiman bin Mughirah. Musa bin Ismail tidak ada pula di situ. Riwayat Musa bin Ismail daripada Sulaiman bin Mughirah hanya ada dalam setengah-setengah nuskhah Sahih Bukhari. Seperti yang kita pakai ni, hadis 64 tu, cuba tengok. Musa bin Ismail meriwayatkan daripada Sulaiman bin Mughirah. Dan juga dalam Sahih Muslim dan beberapa kitab yang lain ada sebut riwayat Musa bin Ismail. Dalam Muslim itu memang jelaslah ada riwayat Musa bin Ismail daripada Sulaiman bin Mughirah. Memang jelas di dalam Sahih Abu Awanah dan lain-lain, kitab Al-Iman Ibnu Mandah dan lain-lain ada riwayat Musa bin Ismail daripada Sulaiman bin Mughirah. Tetapi tidak melalui Imam Bukhari lah. Riwayat mereka masing-masing lah dengan sanad mereka lah. Yang ada dengan sanad Bukharinya iaitu riwayat Tirmizi daripada Ali bin Abdul Hamid daripada Sulaiman bin Mughirah dan seterusnya. Dan hadis itu dihukum oleh Tirmizi bukan tinggi. Hadis itu dihukum oleh Tirmizi tidak tinggi, ya. Baik, kita tengok sekarang ni. Kena beri perhatian sikit, ya. Bagi perhatian ni sebab agak rumit sikit. Tak boleh mengantuk-ngantuk ni. Buat mengantuk-ngantuk tak faham. Banyak kaitan ni kita nak tengok. Baik, kita tengok Sunan At-Tirmizi. Kita ambil beberapa cetakan. Satu, dua, tiga. Ini dalam Syamilah. Cuba kita tengok. Ini riwayat pertama. Imam Tirmizi kata, haddatsana Muhammad bin Ismail. Siapa Muhammad bin Ismail? Imam Bukhari lah. Haddatsana, dia kata haddatsana Ali bin Abdul Hamid Al-Kufi. Qala haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirah. Cuba tengok ni. Ali bin Abdul Hamid. Meriwayatkan daripada Sulaiman bin Mughirah, ini ada di dalam Sunan Tirmizi. Lepas tu hadis yang kita baca tadi lah, hadis yang 64 tu. Di akhirnya, cuba tengok ni. Qala Abu Isa, hadha hadithun hasanun gharibun min hadzal wajh. Setakat itu ya kedudukan. Hasan gharib. Bukan sahih pun. Dan dia sebut hadis ini diriwayatkan bukan sahaja daripada saluran ini, tapi daripada saluran-saluran yang lain daripada Anas. Misalnya melalui saluran Musa bin Ismail tadi, daripada Anas juga. Lepas tu Imam Tirmizi sebut, ini tidak ada dalam Bukhari ni. Ini kelebihan Tirmizi, sebab itu elok sangat kalau kita belajar Sahih Bukhari, belajar juga
Tirmizi itu. Baru kita nampak ia saling melengkapkan. Dia kata sami'tu Muhammad bin Ismail yaqul qala ba'du ahli al-'ilm fiqh hadha al-hadith أن القراءة على الإمام على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم. Saya dengar Muhammad bin Ismail berkata, Muhammad bin Ismail itu Imam Bukhari lah. Ini Tirmizi sebut di dalam Sunan Tirmizi. Apa Muhammad bin Ismail kata? Dia kata sesetengah ahli ilmu berpendapat pengajaran hadis ini, pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ini ialah membaca di hadapan orang alim dan mengemukakan hadis kepada orang alim. Orang alim tu dengar, alim tu muhaddis lah. Kalau dalam tajuk bab Imam Bukhari itu al-qira'ah wal-'ard 'ala al-muhaddis. Muhaddis itu alim lah sini. Di sini alim. Jaizun, boleh. Boleh. Seperti sama juga kedudukannya. Seperti seseorang tu dengar guru dia baca sendiri juga. Tidak kata dari segi nilai dia tu berkurang. Tak boleh kita pakai. Tidak muktabar. Tidak begitu. Imam Bukhari berhujah bahawa Arabi, orang Badui itu, kira-kiranya dia mengemukakan kepada Nabi SAW. Mana hadis, suatu hadis yang dia sudah tahu, dia kemukakan balik. Bukan Nabi sebut hadis tu baca sepenuhnya. Ya, Nabi hanya mengakui ya benar. Begitu je. Itulah dipanggil ard. Al-qira'ah wal-ard. Ard itu kemukakan kepada Nabi. Punca bagi hadis itu ialah Nabi. Jadi Arabi ini dia dapat tahu semua itu daripada utusan Nabi, daripada sahabat Nabi. Jadi dia nak pergi tanyalah. Dia pergi tanya tu guru yang sebenarnya, iaitu Nabi SAW. Lalu dia sebut begini-gini. Maknanya itu macam dia bacalah. Macam dia bacalah. Kalau kitab sekarang ni, zaman ada kitab tu, makna baca kitab tu guru dengar. Itu maknanya kemukakan kepada Nabi SAW. Fa'aqarra bihin Nabi SAW. Nabi SAW mengesahkan, membenarkan, mengiyakan. Ini menunjukkan qira'ah, baca di hadapan guru, baca hadis lah maksudnya. Dan kemukakan hadis, mungkin tidak baca, tak baca. Kemukakan saja hadis yang berkenaan di hadapan muhaddis atau di hadapan guru yang mana asalnya, mula-mulanya Nabi lah. Yang jadi sebagai guru tu, sebagai muhaddis itu Nabi lah. Yang mula-mula sekali. Maknanya guru hanya mengakui, mengiyakan saja. Itu pun sudah memadai. Maksud Imam Bukhari nak cerita, bila kemudian yang murid itu nak menyampaikan kepada orang lain, dia boleh kata haddathana, dia boleh kata. Akhbarana pun boleh. Sami'tu pun boleh. Sampai begitu. Mengikut Imam Bukhari. Ini dalil dia. Dijadikan sebagai dalil. Ini semua ini tidak ada sebut dalam Bukhari. Tetapi ia tersebut di dalam Sunan Tirmizi. Ia tersebut di dalam Sunan Tirmizi. Ini. Haddathana Muhammad bin Ismail. Qala haddathana Ali bin Abdul Hamid. Qala haddathana Sulaiman bin Al-Mughirah. Jadi riwayat Ali bin Abdul Hamid ini tidak ada dalam Bukhari. Di dalam Bukhari, Imam Bukhari sebut gini secara ta'liq, gini dia sebut nama. Bahawa Ali bin Abdul Hamid ada meriwayatkan daripada Sulaiman bin Mughirah. Dalam Bukhari ada di mana? Tak ada. Tapi riwayat Musa bin Ismail ada. Iaitu hadis yang ke-64, yang ke-64 itulah. Imam Bukhari menyebutkan hadis nama Ali bin Abdul Hamid ni sekali ni, sini saja. Itu pun secara ta'liq. Kerana riwayatnya tak ada. Sebab riwayat itu, kalau kita tengok berdasarkan penilaian Imam Tirmizi, hasan gharib, bukan sahih pun. Jadi bagaimana Imam Bukhari nak kemukakan dalam sahih dia, sedangkan syarat dia begitu tinggi? Adakah syarat dia hanya hasan gharib saja? Tentu sekali tidak.
Jadi tidak ada. Sebab itu tidak ada. Padahal Imam Tirmizi ambil daripada dia hadis tu. Maknanya Imam Bukhari tidak masukkan hadis itu. Hadis Ali bin Abdul Hamid ini dalam Sahih Bukhari. Sama ada dalam nuskhah yang dipakai oleh umum atau nuskhah yang ganjil, tidak ada. Berbeza dengan riwayat Musa bin Ismail. Riwayat Musa bin Ismail dalam setengah-setengah nuskhah ada sebagai hadis yang ke-64. Yang ni selepas ni lah ada. Cumanya tidak ada dalam semua nuskhah Sahih Bukhari. Ni cuba tengok. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirah. Di atas ni samalah. Riwayat Ali bin Abdul Hamid tadi pun samalah. Sabit ambil daripada Anas, itu sama. Cuma di sini ini nak ceritanya riwayat Musa bin Ismail daripada Sulaiman bin Mughirah di dalam setengah-setengah nuskhah Sahih Bukhari ada. Tetapi di dalam banyak nuskhah Sahih Bukhari tidak ada. Seperti saya telah tunjukkan tadi, dalam nuskhah yang dipakai oleh Hafiz Ibn Hajar, Badruddin Aini, Qastallani dan lain-lain, tidak ada hadis yang ke-64. Yang ini hadis Musa bin Ismail daripada Sulaiman bin Mughirah. Jika tidak ada, maka sesuailah. Ada apa ni Imam Bukhari sebut secara ta'liq sahaja tadi tu, sesuailah. Ni. Patutlah ada pun. Tapi kalau ada pula selepas ni, maknanya adanya yang ni, ta'liq ni menyokong nuskhah yang tidak ada hadis ke-64 itu. Sebab apa? Sebab kalau ada, untuk apa disebut ni? Tapi mungkinlah sebab ada sebut juga di sini Ali bin Abdul Hamid. Sedangkan riwayat selepas ni 64 itu Ali bin Abdul Hamid tak ada di situ. Itu hanya riwayat Musa bin Ismail sahaja. Mungkin kerana itu bagi orang yang terima ada tu, sebab di sini Imam Bukhari sebut secara umum dahulu. Dua orang ni kedua-duanya adalah guru Imam Bukhari. Ada meriwayatkan hadis ke-64 tu. Tetapi dalam Bukhari hanya ada riwayat Musa bin Ismail sahaja. Ada pun riwayat Ali bin Abdul Hamid tidak ada, Imam Bukhari tak ambil. Itu hanya ada di dalam Sunan Tirmizi. Setakat ni boleh faham? Boleh. Boleh faham. Dengar baik-baik dengar baik-baik. Sekarang ni baru kita nak baca sini. 68 ini Musa bin Ismail At-Tabuzaki. 68 ada nota di sini. Sekarang ni saya tidak nak baca lah. Minta orang lain baca. Siapa nak baca? Saya baca Maulana Zul Izzi Nurdin daripada Kedai Mulung. Sila. Nota 68. 68 Abu Salamah Al-Minqari At-Tabuzaki, masih hidup 23 Hijrah. Beliau ialah salah seorang meninggal 223 Hijrah. Beliau ialah salah seorang perawi 6 kitab utama hadis. Seorang perawi hafiz, fiqh lagi sabit teguh. Riwayatnya telah berlalu pada nombor 5 dan nombor 26. Riwayat ini Musa bin Ismail ni sehingga setakat ni ada dua. Lepas Imam Bukhari ambil. Dan ia adalah perawi riwayat usul Imam Bukhari. Bukan hanya riwayat ta'liq ataupun riwayat mutaba'at. Bukan. Takut-takut yang saya sebut ini, takut-takut kita anggap Musa bin Ismail ini hanya perawi hadis mutaba'at sahaja di dalam Sahih Bukhari. Atau perawi syawahid sahaja. Bukan. Dia adalah perawi utama. Sebab Imam Bukhari ada meriwayatkan hadis dia, yang lepas dah tu 2 dah ada. Dan itu adalah riwayat utama, riwayat usul. Cuma di sini disebut secara ta'liq, maknanya isyarat kepada riwayat mutaba'at. Tetapi kalau kita mengambil kira ada riwayat ke-64
maka itu bermakna ialah boleh sebut sebagai mutabaat pun boleh, sebagai mutabaat, tapi dia sebagai perawi utama juga, bukan perawi kita kata sokongan saja, tidak. Sebab riwayat dia tu lafaznya berbeza daripada riwayat Abdullah bin Yusuf sebelum ini, berbeza. Baik, selepas itu dan Ali bin Abdul Hamid 69, beliau ialah Ali bin Abdul Hamid bin Mus'ab Al-Azdi Al-Ma'ni Syaibani Al-Kufi. Kunyahnya ialah Abul Hasan, seorang perawi thiqah. Abu Hatim, Abu Zur'ah Al-Ijli, Ibn Hibban Al-Zahabi, Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain menyatakan Ali bin Abdul Hamid perawi thiqah. Beliau meninggal dunia pada tahun 222 Hijrah. Satu ini sahaja hadisnya diambil oleh Bukhari untuk sahihnya. Itu pun hanya secara ta'liq. Kena ingatlah ni, Ali bin Abdul Hamid ini saja. Itu pun sepintas lalu, macam isyarat begitu. Mana riwayat secara ta'liq. Adapun riwayat Imam Tirmizi tadi bukan ta'liq. Ini bukan ta'liq ni namanya. Ini riwayat secara mausul. Secara mausul ini bersambung sanadnya. Bukan tak sebut sanad dengan lengkap, tidak. Bahkan lengkap di sini. Dalam Bukhari yang lengkap seperti dalam Tirmizi itu tidak ada. Riwayat Ali bin Abdul Hamid tidak ada. Baik. Teruskan. 70. 70 ya. Hadis Musa bin Ismail diriwayatkan secara mausul oleh Muslim di dalam sahihnya, Abu Awanah di dalam sahihnya dan Ibnu Mandah di dalam kitabnya Al-Iman. Hadis Ali bin Abdul Hamid daripada Sulaiman bin Al-Mughirah pula diriwayatkan secara mausul oleh Tirmizi daripada Imam Bukhari sendiri di dalam sunannya. Itu yang kita sebut tadi tu. Jadi nak tengok riwayat-riwayat Imam Muslim itu tengok sendirilah. Boleh dicari kalau ada di dalam komputer masing-masing tu ada Maktabah Syamilah ni, senang. Boleh cari terus. Maknanya zahirnya nampak di sini riwayat hanya secara ta'liq saja, sanadnya tidak bersambung. Padahal dalam Muslim dan lain-lain ini ada memang sanad yang mausul, bersambung. Mereka tidak meriwayatkannya secara ta'liq. Dan hadis mereka ini, Musa bin Ismail dan Ali bin Abdul Hamid ini, boleh kita jadikan sebagai hadis mutaba'ah, sebagai riwayat mutaba'ah, riwayat sokongan kepada hadis Abdullah bin Yusuf sebelum ini. Baca lagi. Kata Hafiz Badruddin Al-Aini, kalau kamu bertanya mengapa Imam Bukhari menyebutkan riwayat Musa dan Ali secara ta'liq, maka aku katakan, Al-Kirmani berkata mungkin Imam Bukhari meriwayatkan daripada Musa dan Ali bin Abdul Hamid secara tidak langsung, menjadikan sanadnya sebagai sanad nazil, rendah. Sanad Abdullah bin Yusuf pula adalah sanad Ali, tinggi. Kerana itu ia dipilih oleh Imam Bukhari. Tujuan disebutkan riwayat ta'liq Musa dan Ali bin Abdul Hamid adalah sebagai mutaba'ah, riwayat sokongan, untuk menguatkan lagi riwayat Abdullah bin Yusuf. Mutaba'at begini dipanggil sebagai mutaba'at naqisah kerana pertemuan dua sanad tersebut hanya berlaku pada guru di bahagian atas sahaja, bukan bermula dari bawah lagi. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, Imam Bukhari mengemukakan hadis Musa bin Ismail dan Ali bin Abdul Hamid secara ta'liq sahaja kerana menganggap guru mereka ialah Sulaiman bin Al-Mughirah sebagai perawi, iaitu Sulaiman bin Al-Mughirah sebagai perawi yang tidak menepati syaratnya. Hamad bin Salamah juga murid Thabit. Tetapi beliau meriwayatkan daripada Thabit secara mursal, tidak seperti Sulaiman yang memausulkannya. Riwayat Hamad daripada Thabit ditarjih oleh Ad-Darqutni. Sesetengah ulama hadis mendakwa bahawa itulah sebabnya kenapa hadis riwayat Sulaiman tidak dianggap sahih. Sebenarnya tidaklah begitu, tetapi Imam Bukhari membawa riwayat Musa dan Ali bin Abdul Hamid untuk membuktikan bahawa riwayat Syarik yang dikemukakan di atas ada asalnya. Pensyarah yang lain seperti Al-Aini pula menolak kenyataan Hafiz Ibn Hajar itu dan mengatakan bahawa dalam bab sutrah Imam Bukhari ada menukilkan riwayatnya sebagai riwayat usul tanpa mengemukakan mana-mana riwayat lain. Imam Ahmad berkata tentangnya, Thabt, thiqah.
Ibnu Sa'ad juga mengatakan thiqah, thabt, dan Syu'bah mengatakan dia adalah Sayyidul Ahli Basrah. Abu Daud At-Tayalisi mengatakan kana min khiyarin nas, yang bermaksud dia adalah antara orang yang terpilih. Boleh jadi Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan begitu kerana di dalam nuskhahnya tiada riwayat yang kedua di bawah tajuk bab ini seperti yang ada pada nuskhah kita ini, di mana perawinya adalah Musa bin Ismail daripada gurunya Sulaiman bin Al-Mughirah. As-Saghani Hasan bin Muhammad mengatakan bahawa di dalam semua nuskhah Bukhari riwayat yang kedua ini tiada. Boleh jadi Hafiz Ibnu Hajar mempunyai nuskhah yang lain, tetapi riwayat kedua ini ada di dalam nuskhah Al-Firabri sahaja. Itulah nuskhah yang dipilih penulis dan disokong dengan beberapa hujah yang mematahkan pendapat Hafiz Ibnu Hajar tentang Sulaiman bin Al-Mughirah bahawa Imam Bukhari tidak berhujah dengannya, atau dengan kata lain dia perawi yang tidak menepati syarat Bukhari. Ulama yang tidak menyokong pendapat ini mengatakan bahawa ketiadaan riwayat kedua ini dalam nuskhah lain menunjukkan Imam Bukhari sebenarnya telah membuangnya dan mengira Sulaiman tidak menepati syarat untuk riwayat usul Sahih Bukhari. Selain daripada kenyataan Al-Aini tadi, Al-Firabri juga mempunyai kelebihan sebagai murid Imam Bukhari yang sentiasa melaziminya, membolehkannya untuk mengetahui penambahan yang dibuat oleh Imam Bukhari sepanjang pengajarannya. Dan beliau juga turut serta dalam kelas terakhir Imam Bukhari. Kerana itu nuskhahnya dianggap sebagai nuskhah yang paling muktabar. 71. Nanti dulu sekejap. Boleh baca juga yang ni. 71 di bawah nota. Ini dah sebenarnya nota bagi hadis yang ke-64 ya, 71 ni. Terus bacakan. Nota 71 di bawah nota ke-68. Sebelum ini telah pun disebutkan bahawa hadis ke-64 ini tidak terdapat di dalam kebanyakan nuskhah Sahih Bukhari. Ia hanya terdapat di dalam nuskhah Firabri sahaja. Di dalam Sahih Bukhari yang digunakan oleh Hafiz Ibnu Hajar, Al-Aini, Al-Qathalani dan lain-lain untuk syarah mereka tidak ada pun hadis ke-64 di bawah bab ke-6, bacaan dan ardu di hadapan muhaddis. Imam Bukhari hanya mengemukakan riwayat ke-64 ini secara ta'liq sahaja setelah mengemukakan hadis ke-63. Menurut para ulama yang menerima adanya hadis ke-64 berdasarkan nuskhah Firabri pula mengatakan apa yang disebut sebagai riwayat ta'liq sebagai hadis ke-63 itu sepatutnya tiada lagi. Selepas hadis ke-63 itu sepatutnya tiada lagi. Setelah adanya riwayat tersebut secara mausul sebagai hadis ke-64. Nuskhah yang tersebar di benua kecil India pula mengandungi hadis ke-64 sebagai hadis mausul yang berasingan. Alasan mereka mentarjihkan nuskhah Firabri ialah Firabri merupakan murid istimewa Imam Bukhari. Beliau telah mempelajari secara talaqi Sahih Bukhari daripada Imam Bukhari secara langsung sebanyak 2 kali. Sesetengah ulama pula berpendapat sebanyak 3 kali. Jadi itu perbincangan tentang hadis yang ke-64 ini, sama ada ia ada di dalam nuskhah Sahih Bukhari atau tidak ada, itu khilaf khilaf ulama. Kemudian perbincangan tentang komentar Imam Bukhari setelah mengemukakan hadis yang ke-63. Zahir daripada komentar itu menunjukkan bahawa 2 orang gurunya, yakni Musa bin Ismail dan Ali bin Abdul Hamid ini, hanya riwayatnya dikemukakan sebagai mutaba'ah. Sahaja. Bukan sebagai riwayat yang berasingan. Kalau Ali bin Abdul Hamid itu memang jelaslah seperti kita telah sebut dah tadi. Riwayat Imam Bukhari hanya ada di dalam Sunan Tirmizi. Dan Sunan Imam Tirmizi memang bangga hanya ada beberapa hadis saja yang dia ambil daripada Imam Bukhari yang dimasukkan di dalam Sunan Tirmizi itu. Salah satunya hadis ni.
Tetapi Imam Bukhari sendiri tidak memasukkan hadis Ali bin Abdul Hamid dalam Sahih Bukhari. Kalau nak ada pun hanyalah riwayat Musa bin Ismail At-Tabuzaki, iaitu hadis yang ke-64. Perbincangan lebih kurang tu dah kita baca dah tadi. Begitulah keadaannya. Jadi setengah-setengah orang tu, ulama tu, ini kalau kita tengok di sini ya, kalau kita tengok perbincangan ini 70 ni ada seterusnya. Kalau kita tengok perbincangan ni nampak macam para ulama mempertikaikan hadis yang ke-64 itu. Kata mereka itulah sebabnya kira-kiranya Imam Bukhari buang di saat akhirnya dia buang hadis itu. Mungkin ada di suatu ketika dahulu dan itu dicatat oleh murid-murid, lepas tu Imam Bukhari buang daripada kitabnya. Kita kata, mungkin kau berlaku begitu? Ya mungkin. Mungkin sekali kepada seorang penulis. Biasalah begitu. Cuba tengok saya sendiri. Sebelum ni, macam mana? Nota tu baca nota tu. Lagu lain. Tengok sini, lain pula. Ada perubahan sana sini pula. Tapi biasalah itu berlaku. Penulis dulu pun begitu juga. Lepas tu macam mana ada tu. Bila yang menyalin dengan Imam Bukhari pada ketika itu dia salin, ketika itu ada. Jadi masing-masing balik ke negeri. Masing-masing. Jadi murid-murid masing-masing itu salin lah. Salin tu ada lah. Riwayat itu. Tetapi setelah Imam Bukhari buang, ada juga murid-murid yang, sebab Imam Bukhari ini belajar dengan dia ramai. Disebutkan 90,000 pelajar-pelajar dia, murid-murid dia. Disebutkan oleh ulama seramai 90,000. Bayangkanlah yang 90,000 tu bukan dalam satu masa. Jadi masa tu lain. Pada ketika yang lain dia dah buang dah riwayat itu. Bila buang, jadi orang yang salin daripada murid yang tidak ada sebut hadis yang ke-64 ini, tak ada jugalah dalam salinan dia tu. Pada masa tu belum ada lagi pencetakan. Belum lagi ada pencetakan. Jadi salinlah, bergantung kepada salinan. Tapi kalau kita nak kata dengan penuh yakin bahawa di saat akhirnya Imam Bukhari buang, dah tak ada di dalam Sahih Bukhari hadis yang ke-64 itu. Maka bagaimana dengan Firabri? Firabri itu anak murid utama dia. Dan jelas di dalam sekian banyak kitab disebutkan dalam majlis yang terakhir Imam Bukhari mengajar Sahih Bukhari. Maknanya pakai nuskah yang terakhir lah. Dia ada dalam majlis itu. Kalau dia ada, bermakna benda ni tidak dibuang. Kalau dibuang dah tak ada lah. Kalau dibuang dah tak ada. Macam mana dalam nuskah Firabri itu ada? Kita kata di saat akhir dia ada sampai ke akhir. Majlis terakhir, paling akhir, tahun terakhir Imam Bukhari mengajar Sahih Bukhari itu pun dia ada. Jadi dalam dia tu ada. Sebab itu dalam di nuskah Firabri ada. Dan kenapa ulama-ulama di India dan Pakistan, benua kecil India lah, kita kata, terima tu. Sebab dia kira ini ada di dalam nuskah Firabri. Dan Firabri ini bukan sekali menadah lah, kita kata, bertalaki dengan Imam Bukhari ini. Terima dengan Imam Bukhari, Sahih Bukhari ini. Bukan sekali. Paling tidak 2 kali. Bahkan setengah-setengah ulama kata 3 kali. Dan di dalam majlis terakhir, pengajaran di Sahih Bukhari oleh Imam Bukhari sendiri, ini Firabri ini ada. Dengan sebab itu mereka mentarjihkan riwayat itu. Mentarjihkan nuskah Firabri. Itu ceritanya. Bagi orang-orang yang mengatakan sebenarnya Imam Bukhari setelah dia semak balik, dia teliti balik, dia nampak ada masalah di dalam riwayat Musa bin Ismail itu sendiri. Ada masalah. Sama juga dengan riwayat Ali bin Abdul Hamid. Langsung dia tidak riwayatkan.
hadis Ali bin Abdul Hamid itu hanya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Bukhari tak ada riwayat. Adapun hadis Musa bin Ismail memang ada asalnya, tidak dinafikan, pernah ada di dalam Sahih Bukhari. Lepas tu Imam Bukhari menilai balik, kaji balik, menilai balik, kira-kiranya dia nampak hadis ini tidak begitu kuat. Sebab itu kita tengok ni. Cuba kita tengok di sini. Tadi kan saya dah sebut. Di sini kita dah baca tadi. Ni cuba tengok ni. Hafiz Ibn Hajar, cuba tengok sini. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata Imam Bukhari mengemukakan hadis Musa bin Ismail dan Ali bin Abdul Hamid secara ta'liq sahaja. Kerana menganggap guru mereka iaitu Sulaiman bin Mughirah sebagai perawi yang tidak menepati syaratnya. Ini pendapat Hafiz Ibn Hajar. Kenapa dia, maknanya berdasarkan, tadi saya sudah tunjuk dah, dalam Fathul Bari tidak ada, riwayat ke-64 itu tidak ada. Jadi kenapa Imam Bukhari tak masukkan hadis itu? Kalau kita terima pun pernah dia masukkan, maknanya dia buang akhirnya. Kenapa? Mengikut Hafiz Ibn Hajar, bukan kerana guru dia tu Musa bin Ismail dan Ali bin Abdul Hamid, seperti kita telah tengok tadi, itu perawi thiqah yang kuat, orang-orang yang terpilih, tetapi kerana guru mereka itu Sulaiman bin Mughirah ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Sebab dia ni perawi yang tidak menepati syaratnya. Cuba perhati betul-betul ini, tidak menepati syarat. Sebab itu Imam Bukhari tak masukkan ke dalam Sahih Bukhari. Itu dakwaan Hafiz Ibn Hajar. Satu. Yang kedua, Hammad bin Salamah juga murid Thabit. Ini kan Sulaiman bin Mughirah meriwayatkan daripada Thabit Al-Bunani. Thabit meriwayatkan daripada Anas. Jadi selain daripada Sulaiman, Hammad bin Salamah, dia ni orang lebih kuat lagi daripada Sulaiman bin Mughirah tu. Maknanya kalau dalam meriwayatkan hadis Thabit, tak boleh lawan Hammad bin Salamah. Tak boleh lawan. Hammad bin Salamah juga murid Thabit, tetapi beliau meriwayatkan daripada Thabit secara mursal. Tidak seperti mana Sulaiman yang memausulkannya. Ini kena perhati. Hammad bin Salamah yang kedudukannya lebih kuat lagi daripada Sulaiman bin Mughirah itu, hanya meriwayatkan hadis ini secara mursal. Maknanya daripada Thabit terus cerita pasal Nabi. Tidak ada sebut Anas dalam riwayat Hammad. Berbeza dengan Sulaiman ini. Kalau kita perhatikan, Thabit ambil daripada Anas. Ini cuba tengok ni. Thabit ambil daripada Anas, kemudian dikaitkan dengan Nabi SAW cerita ni. Thabit daripada Anas. Mana ada ni Anas ini? Kalau kata mursal, mana Anas ni tidak ada. Anas tidak ada. Jadi Thabit ini meriwayatkan daripada Anas dengan an. Ada kemungkinan dia ambil daripada orang lain. Dan dia tidak sempat dengan Nabi SAW. Di situ masalahnya. Sedangkan Sulaiman bin Mughirah ni sebut secara mausul, bersambung-sambung sanad ini. Perawinya jelas. Tapi kalau riwayat mursal, perawi di atas Thabit tidak jelas. Di situ, itu sebabnya riwayat Sulaiman bin Mughirah ni dianggap sebagai lemah. Sebab menyalahi perawi yang lebih kuat daripadanya. Menyalahi riwayat perawi iaitu Hammad bin Salamah yang lebih kuat daripadanya. Itu ceritanya. Lepas tu, riwayat Hammad daripada Thabit ditarjih oleh Daraqutni. Daraqutni sendiri dari segi mentarjihkan antara riwayat Thabit dengan riwayat Sulaiman ni, riwayat Sulaiman ini dengan Hammad bin Salamah, Daraqutni mentarjihkan riwayat Hammad bin Salamah. Kalau riwayat Hammad bin Salamah, seperti kita sudah maklum, riwayat itu tidak mausul, riwayat itu mursal. Maknanya Imam Daraqutni mentarjihkan yang itu. Daraqutni ini bukan sebarang orang. Dia kritik
Imam Bukhari itu berapa banyak kritik, terutamanya dari sudut sanadnya dalam Sahih Bukhari. Jadi bagi dia riwayat Hammad lebih kuat lagi daripada riwayat Sulaiman dalam meriwayatkan hadis ini daripada Thabit. Bila begitu, bila riwayat Hammad itu lebih kuat dan riwayat Hammad itu mursal, bermakna dhaif hakikatnya, sebab hadis mursal itu dhaif. Sebab itulah Imam Bukhari tak mahu masukkan dalam kitab dia, atau sebelum itu dia masukkan, lepas itu dia keluarkan. Itu alasannya. Sesetengah ulama hadis mendakwa bahawa itulah sebabnya kenapa hadis Sulaiman tidak dianggap sahih. Sebab itu tidak ada dalam nuskah kebanyakannya. Tapi dia kata sebenarnya tidaklah begitu. Hafiz Ibn Hajar kata tidaklah begitu. Tetapi Imam Bukhari membawa riwayat Musa dan Ali bin Abdul Hamid untuk membuktikan bahawa riwayat Syarik yang dikemukakan di atas, makna riwayat Abdullah bin Yusuf, Syarik ada dalam tu. Dia nak cerita riwayat Syarik itu ada asalnya. Takut kita kata pula hadis Syarik itu tak kuat. Sebab Syarik ni ada masalah juga. Setengah-setengah hadis dia tu bermasalah. Bermasalah. Bahkan dalam Bukhari sendiri ada riwayatnya yang dianggap tidak sahih dan dikritik oleh ulama. Kenapa Imam Bukhari masukkan hadis itu? Sedangkan sanadnya, di dalam sanadnya ada Syarik, dan Syarik meriwayatkan sesuatu yang bercanggah dengan perawi-perawi yang lain. Iaitu ketika di akhir Sahih Bukhari, ketika membincangkan tentang Nabi SAW Mi'raj. Jadi berdasarkan riwayat Syarik itu ditafsirkan, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Thumma dana fatadalla, itu makna jarak antara Nabi SAW dengan Allah. Thumma dana, kemudian ia menghampir. Jadi ia tu siapa? Siapa? Berdasarkan riwayat Syarik, Allah. Fatadalla, lalu berjuntai. Jadi Allah itu berjuntai dekat Nabi SAW pada malam Mi'raj itu. Jadi ulama-ulama bantah itu tak betul, itu hadis itu tidak sahih. Ini semua kerana Syarik lah. Jadi jangan lupa itu. Kalau kita tak tahu cerita tu, kita tak faham nak baca ni apa sebab. Imam Bukhari bawa ni riwayat Musa bin Ismail dan Ali bin Abdul Hamid ini sebagai apa? Hafiz Ibn Hajar kata untuk membuktikan bahawa riwayat Syarik yang dikemukakan di atas ada asalnya. Jadi riwayat Syarik ini bukan semuanya tidak boleh dipakai. Dalam Bukhari pun ada lagi selain daripada riwayat itu. Yang itu bermasalah. Takut orang ingat kepada riwayat itu, jadi mengatakan riwayat Syarik ini tak kemas lah, tidak ada asal. Sebab itu Imam Bukhari kemukakan secara ta'liq, sebagai mutaba'ah riwayat Musa dan Ali bin Abdul Hamid. Sebab itu kata dia kemukakan. Baik, pensyarah yang lain seperti Al-Aini pula. Al-Aini kata tak betul tu Hafiz Ibn Hajar kata begitu. Jadi kena ingat Al-Aini, Badruddin Aini ni, dia biras kepada Hafiz Ibn Hajar. Biras ni apa? Maknanya isteri mereka berdua tu adik-beradik. Isteri Hafiz Ibn Hajar dengan isteri Al-Aini ni adik-beradik. Itu mana biras. Dan mereka tulis kitab ni, Hafiz Ibn Hajar tulis dulu Syarah Bukhari, lepas tu Aini tulis. Dia ikut belakang Hafiz Ibn Hajar. Mana-mana tempat yang dia tidak setuju dengan Hafiz Ibn Hajar, dia nyatakan. Dan antara istimewa Hafiz Ibn Hajar selepas itu, Aini tu kritik dia di dalam Umdatul Qari, dia jawab balik di dalam kitab dia Intiqadul I'tirad. Intiqad al-i'tirad. Banyak daripada kritikan Al-Aini ataupun lain-lain dia jawab di situ. Itu kelebihan Hafiz Ibn Hajar. Khidmatnya terhadap Sahih Bukhari begitu banyak, begitu besar. Lepas tu mana-mana hadis yang disebut secara mu'allaq
Misalnya hadis Musa bin Ismail, Ali bin Abdul Hamid ini disebutkan secara muallak di dalam Sahih Bukhari, itu dikemukakan secara mausul. Pula dia tulis pula kitab lain, apa ni namanya, Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq itu sebenarnya untuk membincangkan hadis-hadis muallak di dalam Sahih Bukhari. Hafiz Ibn Hajar juga buat. Jadi satu-satu tu bukan sejilid, 2, 4, 5 jilid. Maknanya syarah apa ni, Hafiz Ibn Hajar terhadap Sahih Bukhari ni sangat lengkap lah, sangat lengkap. Itu ada kebaikannya. Kritikan Al-Aini itu banyak juga kritikannya tidak terjawab oleh Hafiz Ibn Hajar. Jadi Aini kata apa ni, tak benar Hafiz Ibn Hajar kata kerana guru kepada mereka tu, Sulaiman bin Mughirah tu, tidak menepati syarat Imam Bukhari. Tak benar kalau kata begitu. Sebabnya Imam Bukhari dan mengatakan bahawa dalam bab sutra Imam Bukhari ada menukilkan riwayatnya sebagai riwayat usul tanpa mengemukakan mana-mana riwayat lain. Jadi bukti bahawa Sulaiman bin Al-Mughirah ini menepati syarat Imam Bukhari, dan memang dia ni perawi utama, salah seorang perawi utama untuk Sahih Bukhari. Buktinya dalam bab sutra Imam Bukhari ambil riwayat dia. Kalau kita kata tidak menepati syarat Imam Bukhari, macam mana dia ambil di situ? Dan bukan di situ saja, ada beberapa tempat lagi. Lepas tu apa nama dia ni perawi, okey, tak ada masalah. Cuba tengok ni apa kata Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad, Syu'bah, Abu Daud At-Tayalisi, kata ni bagus, tak ada pun lafaz jarh terhadap dia. Jadi kenapa kita nak kata dia ni tidak menepati syarat Bukhari? Jadi kalau itulah alasannya Imam Bukhari tidak kemukakan hadis yang ke-64, tidak wajar. Sebab dia adalah perawi Sahih Bukhari untuk usul hadis-hadisnya juga. Jadi tidak ada sebab itu, tak kemas tu alasan itu. Boleh jadi Hafiz Ibn Hajar menyebutkan begini kerana di dalam nuskhanya tiada riwayat yang kedua di bawah tajuk bab ini seperti yang ada pada nuskha kita ini, di mana perawinya itu adalah Musa bin Ismail daripada gurunya Sulaiman bin Al-Mughirah. Ni memang tidak ada, tapi Hafiz Ibn Hajar tahu. Sebab itu dalam syarah dia sebut, memang ada pun, tapi dia tidak sebut sebagai hadis yang berasingan, yang tersendiri. Nombor 64 misalnya, tak ada macam tu. Dia hanya sebut dalam syarah dia sahaja. Bahkan Imam Hafiz Ibn Hajar sendiri menyebutkan ni, As-Saghani Hasan bin Muhammad mengatakan bahawa di dalam semua nuskhah Bukhari riwayat yang kedua ini tiada. Boleh jadi Hafiz Ibn Hajar mempunyai nuskhah yang lain, jadi dia tidak ada kata As-Saghani. Ini dinukilkan oleh Hafiz Ibn Hajar. Tetapi kata Saghani ni salah seorang yang menyebarkan riwayat Firabri kemudian dalam silsilah sanad itu ada Saghani ni. Dan nuskhah dia tu dianggap antara nuskhah yang muktabar lah, antara nuskhah yang muktabar. Tetapi riwayat kedua ini ada di dalam nuskhah Al-Firabri sahaja. Itu kata As-Saghani ada. Dia kata ada dalam nuskhah Firabri. Baik. Mungkin kita bertanya, kenapa Hafiz Ibn Hajar tak terima? Bukankah banyak hadis-hadis yang lain dia pakai, kalau kita perhatikan, berdasarkan nuskhah Firabri juga? Kenapa yang ini tidak? Jawabnya ialah mungkin Hafiz Ibn Hajar nak menyatakan bahawa riwayat Bukhari yang disepakati oleh penyalin-penyalin, murid-muridnya, selain daripada Firabri, termasuk Firabri, kalau sepakati atau lebih banyak, ramai yang meriwayatkan itu saja, tidak dimasukkannya. Adapun yang dipertikaikan, kalau ada dalam nuskhah Firabri sahaja pun dia tidak mahu. Boleh jadi itu ada dalam perkiraan Hafiz Ibn Hajar. Tetapi kita pilih yang adalah
Sebab ramai ulama-ulama mengatakan ada. Dan dengan adanya riwayat itu, ia sedikit sebanyak dapat menyokong, menjelaskan mana yang tidak jelas di dalam riwayat 63 tu. Sebab riwayat ini saling mengemaskan satu sama lain. Kalau kita tak mahu kata riwayat ke-64 ni sebagai riwayat usul sekalipun, maka kita boleh kata ia sebagai riwayat mutaba'ah, sebagai riwayat sokongan kepada riwayat ke-63. Tetapi bagi orang yang mengatakan tidak begitu, dia masing-masing penilaian sendirilah, masing-masing dengan pandangan sendiri, ya. Cuba kita perhati di sini. Ulama yang tidak menyokong pendapat ini mengatakan bahawa ketiadaan riwayat kedua ini dalam nuskha lain menunjukkan Imam Bukhari sebenarnya telah membuangnya dan mengira Sulaiman tidak menepati syarat untuk usul Sahih Bukhari. Jadi mereka kata, golongan yang terima tu kata, kenapa dia tidak menepati syarat Imam Bukhari-nya, sedangkan di tempat lain memang Imam Bukhari terima pun riwayat dia. Dan di tempat-tempat itu tidak ada riwayat lain. Maknanya Imam Bukhari terima sebagai riwayat usul. Selain daripada kenyataan Al-Aini tadi, Al-Ifrabri, okey. Ini tak apa. Jadi jawapannya, saya belum masukkan di sini lagi. Tetapi insya-Allah saya rasa itulah benda ni, menulis ni kan. Saya buat nota ni pun mungkin ada banyak lagi perubahan-perubahan ini. Setakat ini begini. Setakat ini beginilah. Ini pun kita dapat ambil banyak perkara dah, insya-Allah. Jadi benda yang akan ditambah ialah sebenarnya Imam Bukhari tidak memasukkan hadis Musa'ib bin Ismail itu bukan kerana gurunya iaitu Sulaiman bin Mughirah itu tidak menepati syaratnya, tetapi Sulaiman meriwayatkan hadis ini secara mausul. Sedangkan ada perawi lain iaitu Hammad bin Salamah meriwayatkannya secara mursal. Di situ ada khilaf. Mana Sulaiman di situ telah menyalahi perawi yang lebih kuat daripadanya. Imam Bukhari tak mahu terima lah. Bukan tak mahu terima dia tu di setiap tempat, tidak, tapi di sini. Kerana itu masalahnya. Kalau berdasarkan riwayat Ahmad bin Salamah, bermakna riwayat itu mursal. Bila mursal jadi dhaif. Imam Bukhari itu yang dia nak mengelaknya. Dia nak lari itu. Dengan sebab itu. Dan riwayat mursal itu, maknanya riwayat Ahmad bin Salamah daripada Thabit, itulah yang diterjih oleh Daraqutni pun. Daraqutni tarjihkan riwayat itu. Jadi, contoh, saya nak bagi ni satu contoh, ya. Ini dalam syarah Bukhari dalam bahasa Urdu. Iaitu, ni cuba tengok ni, riwayat yang kita baca sekarang, di riwayat ke-63 tu, ialah riwayat Laith bin Sa'ad, Abdullah bin Yusuf, Laith bin Sa'ad daripada Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, daripada Syarik bin Abdullah bin Abi Namir, daripada Anas bin Malik. Begitu riwayatnya. Sanad ini disebutkan oleh Al-Ismaili dan Ibnu Mandah. Begini juga, sama juga. Tetapi Imam Nasa'i bila meriwayatkan hadis ini dengan sanad itu, dia kemukakan satu lagi riwayat di mana dia antara Laith bin Sa'ad dan Sa'id Al-Maqburi, ni Laith bin Sa'ad dengan Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, ada Muhammad bin Ajlan. Jadi kira-kiranya sanad itu Laith daripada Muhammad bin Ajlan, baru daripada Sa'id. Jadi Hafiz Ibn Hajar kata riwayat An-Nasa'i ini sama ada kita kata itu waham perawi, atau kita mengiranya sebagai hadis yang mana al-mazid fi muttasil al-asanid. Mana sanad yang muttasil ada tambahan perawi di dalamnya, dan kedua-duanya adalah muttasil,
dan sahih. Ada dua, sama ada kita kata riwayat Nasa'i itu waham atau ia termasuk dalam bab al-mazid fi muttasilil asani. Atau boleh juga kita kata Laith mula-mula meriwayatkan hadis ini daripada Muhammad bin Ajlan. Tetapi kemudiannya beliau menerima riwayat itu secara langsung daripada Sa'id al-Maqburi. Dia dengar secara langsung. Dengan sebab itu ada riwayatnya secara langsung daripada Sa'id al-Maqburi. Itu tidak jadi masalah. Bukan menimbulkan masalah lah. Itu satu. Itu antara sebab kenapa Imam Bukhari kemukakan riwayat ta'liq Musa bin Ismail dan Ali bin Abdul Hamid. Perkara yang kedua, yang khilaf tentang riwayat ini ialah adakah hadis ini 63, 64 ini termasuk dalam masanid Anas bin Malik atau ia termasuk dalam masanid Abi Hurairah. Ada khilaf di situ. Sebab itu Imam Baghawi dan Nasa'i melalui satu saluran riwayat dia ada sebut gini. Al-Harith bin Umair an abihi an Ubaidillah bin Umar an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah. Hadis yang sama. Dan Ibnu Mandah pula dalam satu saluran riwayatnya Dhahhak bin Utsman an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah. Bukan daripada Anas, tapi daripada Abi Hurairah. Jadi mungkin di sini menimbulkan kekeliruan kepada orang yang tidak mendalami tentang sanad-sanad ni lah. Jadi mungkin dia kata ini yang mana keliru, adakah ini kekeliruan sebenarnya termasuk dalam masanid Abu Hurairah. Mana riwayat Abu Hurairah, bukan riwayat Anas. Kalau begitu takkanlah sampai begitu dalam Bukhari ni. Bukhari telah memilih Anas, ini termasuk dalam masanid Anas. Jadi jawapannya ialah Hafiz Al-Bizzi, pengarang kepada Tahdzibul Kamal itu, beliau mengatakan masanid Anas ini termasuk dalam masanid Anas dan ia adalah mahfuz, sahih. Imam Bukhari dan jumhur ulama mentarjihkan hadis-hadis ini sebagai masanid Anas, bukan masanid Abu Hurairah. Tapi kalau kita terima riwayat daripada Abu Hurairah, mana Sa'id al-Maqburi menerima daripada Abu Hurairah pun tidak jadi masalah juga. Sebab memang dia ada terima pun daripada Abu Hurairah. Walau bagaimanapun di dalam Bukhari hadis-hadis ini tidak diambil daripada Abu Hurairah, tetapi diambil daripada Anas. Itulah yang disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar. Dan kenapa Imam Bukhari mentarjihkan riwayat Laith daripada riwayat orang lain? Ini yang disebutkan di sini ni. Daripada Abi Hurairah ni. Kalau riwayat Laith, itu daripada Anas. Kenapa Imam Bukhari mentarjihkan riwayat Laith? Jawabnya kerana Laith athbatun nas fi Sa'id al-Maqburi. Laith adalah perawi yang paling teguh dalam meriwayatkan hadis daripada Sa'id al-Maqburi. Di sini walaupun Dhahhak bin Utsman meriwayatkan daripada Sa'id al-Maqburi berdasarkan riwayat Ibnu Mandah, dan Harith bin Umair daripada ayahnya Umair daripada Ubaidullah bin Umar daripada Sa'id al-Maqburi. Jadi Ubaidullah bin Umar meriwayatkan. Bukan Laith. Dan dia nak ceritanya kalau riwayat daripada Sa'id al-Maqburi ni tak ada orang boleh lawan Laith bin Sa'ad. Sebab itu Imam Bukhari pilih riwayat itu. Ini kita belajar ni hari ni, insya-Allah kita dapat banyak manfaat tentang pemilihan Imam Bukhari. Kenapa dinilai tinggi oleh para ulama? Kenapa dinilai tinggi? Hari ni nampaknya hadis tak tahu mana ni. Kita tak baca hadis. Mana orang-orang ni, peserta-peserta ni saya tak nampak muka. Seorang pun tak sedap cakap ni. Ada Pak Maulana dengar sini. Sila tunjukkan diri ya. Jadi hari ni kita bincang ni perbincangan yang sangat halus lah berkenaan dengan Sahih Bukhari ni. Kalau kita bincang begini baru nampak kehebatan Imam Bukhari itu.
kenapa Imam Bukhari buat gini, kenapa dia buat gini, dan kenapa dinilai begitu tinggi. Barulah tahu, kalau tak bincang gini tak akan apa. Itu sebab saya katakan kena baca ni. Jadi riwayat Laith itulah yang rajih. Itulah sebabnya Abu Hatim mengatakan riwayat Dhahhak daripada Sa'id daripada Abi Hurairah itu waham perawi, termasuk dalam waham. Imam Daraqutni juga berkata riwayat Ubaidullah bin Umar, Abdullah bin Umar dan Dhahhak bin Uthman daripada Sa'id al-Makhburi daripada Abi Hurairah itu waham. Dengan sebab itu dia pun mentarjihkan riwayat Laith juga. Nampak ke tidak? Ini berkenaan dengan hadis yang ke-63 tu. Hafiz Ibn Hajar berkata, oleh kerana adanya khilaf-khilaf tadi, yang tersebut tadi, yang kita bincang tadi, ini termasuk dalam musnad Anas ke, musnad Abu Hurairah ke, riwayat siapa daripada Sa'id al-Makhburi yang lebih rajih, siapa yang marjuh. Dengan sebab itulah Imam Muslim nak mengelak diri daripada kecelaruan itu. Lalu beliau tinggalkan semua riwayat itu. Dan beliau ambil riwayat Sulaiman bin Mughirah daripada Thabit daripada Anas. Itu ceritanya. Dia ambil riwayat Sulaiman ini. Mana dia mentarjihkan riwayat Sulaiman. Sedangkan riwayat Sulaiman ini, Musa bin Ismail ini dalam Bukhari, inilah yang kita duk bincang sekarang ni. Ramai orang kata dibuat, sedangkan Imam Muslim ambil riwayat itu. Sebab dia tengok dah banyak khilaf tentang riwayat ke-63 tu. Sebab itu dia ambil yang ni, dia riwayatkan yang ni. Ini Imam Muslim. Imam Muslim. Tetapi Hafiz Ibn Hajar kata, kalau kita nak utamakan riwayat Sulaiman bin Al-Mughirah itu seperti mana yang dilakukan oleh Muslim, maka dia akan timbul masalah juga kalau kita ambil riwayat ni. Sebab Hammad bin Salamah menukilkannya secara mursal. Tidak seperti Sulaiman bin Mughirah yang menukilkannya secara secara marfu', dan secara mausul. Sedangkan Hammad bin Salamah itu asbatun nas fi Thabit, orang yang paling teguh dalam meriwayatkan hadis Thabit. Jadi bagaimana kita nak tarjihkan hadis Sulaiman bin Al-Mughirah pula? Sedangkan Imam Muslim dah pilih yang tu lah. Jadi Imam Bukhari, kenapa dia tidak pilih riwayat Sulaiman bin Mughirah? Kalau mengikut pendapat orang yang mengatakan tak ada hadis yang ke-64 itu, inilah sebabnya. Sebab riwayat Sulaiman itu bercanggah dengan riwayat Hammad bin Salamah. Kedua-dua mereka meriwayatkan daripada Sabit. Sedangkan yang lebih kuat di antara dua perawi itu dalam meriwayatkan hadis Sabit ialah Hammad bin Salamah. Dan Imam Daraqutni mentarjihkan riwayatnya. Walaupun Sulaiman bin Mughirah itu juga murid Thabit yang istimewa, bukan dia tu calon-calon orang, tidak juga. Tetapi kalau nak banding dengan Hammad bin Salamah, maka Hammad bin Salamah asbat, lebih kuat. Mengikut keterangan As-Saghani, bahawa riwayat Sulaiman bin Mughirah itu juga diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya. Dan Saghani ini dia saluran dia sampai kepada Firabri, murid Imam Bukhari itu. Jadi dia kata ada. Jadi itulah sebab ada hadis yang ke-64 itu. Yang bagi dia itu yang rajihnya. Bagi Saghani ada hadis yang ke-64 itu. Di sini disebutkan kenapa Hafiz Ibn Hajar tak mahu berhujah. Jadi bagi orang yang tak terima ada hadis yang ke-64 itulah. Dia kata, kenapa Hafiz Ibn Hajar tak mahu terima riwayat Sulaiman bin Mughirah? Jadi jawabnya, bukan kerana Sulaiman itu perawi mutakallam fih atau perawi yang majruh, bukan. Tetapi sebabnya ialah kerana
Hammad bin Salamah juga meriwayatkan hadis ini. Tetapi riwayat Hammad bin Salamah itu ada mursal dan Hammad itu lebih kuat kedudukannya dalam meriwayatkan hadis daripada Thabit. Sebab itulah Imam Bukhari tidak mahu menjadikan riwayat Sulaiman ini sebagai riwayat usulnya dan sebagai hujah. Tidak. Sebagai hujah, Imam Bukhari pilih riwayat Abdullah bin Yusuf, iaitu riwayat Laith bin Sa'ad. Itu Imam Bukhari pilih yang itu. Walaupun Imam Muslim pilih riwayat Sulaiman bin Mughir. Ini mana ada perbezaan pendapat di antara Syaikhain, Bukhari dan Muslim. Bukhari menterjemahkan riwayat Laith bin Sa'ad daripada Syari' itulah. Dan Imam Muslim pula meriwayatkan menterjemahkan riwayat Musa bin Ismail daripada Sulaiman bin Mughir. Itu berbeza pendapat. Imam Bukhari sebenarnya bukan kerana Sulaiman itu bermasalah, perawi bermasalah, tidak. Tetapi kerana dah ada khilaf di antara dua orang perawi daripada Thabit itu. Jadi riwayat Hammad itu kira-kira lebih kuat. Itu bercanggah. Sedangkan riwayat Sulaiman ini riwayat secara mausul dan marfu'. Sebab itu Imam Bukhari tidak sebut riwayat ke-64 ini. Ini bagi orang yang tak mahu terima lah. Bahkan beliau hanya sebut secara ta'liq saja. Di sini tersebut. Jadi kalau orang yang mengatakan Imam Bukhari tak terima tu kerana tidak menepati syarat dia, sebab Sulaiman tidak boleh dijadikan hujah, tidak dijadikan hujah oleh Imam Bukhari, tak tepat. Sebab apa? Sebab Imam Bukhari sendiri dalam Abwabus Sutrah menjadikan riwayat Sulaiman sebagai hujah dan sebagai riwayat usulnya. Dia tidak sebut di situ. Bahkan dia sebut maqrunan bi ghairihi. Di samping menyebutkan riwayat Yunus bin Ubaid di situ. Tetapi di tempat-tempat lain, kalau di Abu Sutrah, maka Imam Bukhari tidak sebutkan riwayat Sulaiman sebagai riwayat usul dan sebagai hujjah juga. Tidak. Riwayat usulnya di situ ialah riwayat Yunus bin Ubaid. Tetapi memang di tempat yang lain Imam Bukhari jadikan riwayat Sulaiman itu sebagai hujjah dan sebagai dalilnya dan sebagai riwayat usulnya. Walaupun pada kebanyakan tempatnya Imam Bukhari hanya kemukakan riwayat Sulaiman itu sebagai riwayat mutaba'ah sahaja. Nak kata dia tu tidak menepati syarat Imam Bukhari secara mutlak tak tepat. Apalagi kalau kita lihat di dalam Hadiyus Sari, Muqaddimah Fathul Bari, ketika membincangkan tentang perawi-perawi mutakallam fih ni, Hafiz Ibn Hajar tak memasukkan nama Sulaiman bin Mughirah tu sebagai perawi yang dipertikaikan dalam Bukhari. Imam Bukhari mengemukakan riwayatnya untuk macam-macam tujuannya, iaitu sebagai riwayat mutaba'at kebanyakannya. Di sini pun Imam Bukhari kemukakan secara mutaba'at dan secara ta'liq. Dalam kebanyakan nuskha tidak ada hadis ke-64. Tetapi Hasan bin Muhammad As-Saghani berkata riwayat ini ada di dalam nuskha-nuskha yang dibaca di hadapan Firabri. Dan bahkan di dalam nuskha Firabri itu ada catatan Firabri, ada tulisan Firabri pun ada. Dia nak meyakinkan bahawa adalah dalam nuskha Firabri. Jadi oleh kerana dalam banyak nuskha hadis yang ke-64 ini tidak ada, maka Hafiz Ibn Hajar bincangkan di dalam Fathul Bari, dan dia sebutkan kenapa Imam Bukhari tidak memasukkannya. Sebabnya dalam nuskha-nuskha yang lain tidak ada. Begitu ya. Lepas tu cuba tengok ni. Haddatsana Musa bin Ismail, ini tidak ada nombor. Tidak ada nombor. Sebab apa? Sebab ini hadis yang ke-64 ini dipertikaikan sama ada sampai ke akhirnya Imam Bukhari bersetuju untuk kekal ada di dalam kitabnya atau tidak, itu ada khilaf. Jadi setakat ni boleh faham ya, kita panjang dah masa ni. Ada hak pula. Hadis tak sempat lagi hari ni, tak sempat lagi.
Boleh faham Maulana. Boleh kan? Mungkin ada antara kita yang tak biasa tu berdengung sikit lah hari ni kan. Berdengung sikit lah macam kita naik kapal terbang tinggi, semua jadi bengang telinga. Boleh kira. Jadi kena faham tu. Itulah perbincangan kalau kita nak bincang secara lebih detail dan lebih halus, perbincangan Bukhari. Begitulah cara tu. Dan satu perkara yang saya nak ingatkan kepada kita, pelajar-pelajar kita semua, peserta-peserta semua, inilah bezanya antara Quran dengan kitab lain. Inilah bezanya antara Quran dengan kitab lain. Ini dianggap kitab yang paling sahih ni. Pun ada yang dibuang. Bolehkah kita percaya Al-Quran itu ada satu surah daripadanya atau dua surah? Tidak ada di dalam Quran. Itu bukan Quran. Atau telah dibuang. Bolehkah kita percaya begitu? Ya, kepada orang yang terima ada konsep mansukh di dalam Al-Quran, mungkin mereka boleh terima lah. Tetapi yang umumnya tidak menganggap mansukh, adakah boleh kita terima orang yang mengatakan ia tidak sebahagian daripada Quran? Jawabnya tak boleh. Misalnya ada dalam setengah-setengah riwayat itu disebutkan mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas itu tidak sebagai dua surah daripada Quran. Bolehkah kita terima? Jawabnya tak boleh. Itu saya telah bincangkan di dalam 99 usul dengan hujah-hujahnya. Tengok di situ. Tak boleh. Tapi kalau hadis, kitab macam mana pun dia boleh dan tidak jadi rosak akidah kita. Kalau kita terima kata ini hadis yang ke-64 ni tak ada. Ia bukan sebahagian daripada Bukhari. Mungkin suatu ketika dahulu ada, tapi kemudiannya Imam Bukhari sendiri buat. Kita boleh terima dan tidak jadi rosak akidahnya. Tetapi kalau Quran jangan. Kalau Quran tak boleh. Yang ada di antara dalam Quran itu, dalam kata kulit dia, antara dua kulit itu, kulit ni, semuanya Quran. Tak ada mana-mana bahagian pun tidak Quran. Atau dipertikaikan. Tak boleh. Bahkan ia adalah suatu yang mutawatir. Dan memang diterima oleh umat daripada dahulu sampai sekarang ni begitu. Tak ada berubah sedikit pun. Itu bezanya. Tapi kalau kitab-kitab lain, termasuk Bukhari ni yang kita bincang sekarang ni, Bukhari. Ini bertemu ni. Jadi ada orang kata Bukhari ni tidak mungkin ada begini-gini. Macam Quran pula cara gambarannya. Itu tak kena. Dia tak bertemu dengan perbincangan macam ni. Banyak lagi benda-benda lain lagi. Walaupun Sahih Bukhari sekali, dia ada benda-benda. Dan kita terima, kita tak terima, masih lagi terbuka. Tidak kata yang terima salah, yang tak terima betul, atau yang tak terima itu betul, yang terima salah. Tidak begitu. Itu terpulang kepada masing-masing lah. Cuba kita tengok. Imam Bukhari menterjemahkan riwayat Laith atau riwayat Abdullah bin Yusuf. Riwayat Laith itulah daripada Syarif. Sedangkan Imam Muslim tak mahu terima itu sebagai riwayat untuk Sahih Muslim. Dia terima riwayat Sulaiman bin Mughirah, Musa bin Ismail, yang Imam Bukhari tak mahu terima. Jadi pada hakikatnya kedua-dua hadis 63 dan 64 itu kalau tidak diterima oleh Imam Bukhari, diterima oleh Imam Muslim. Kalau tidak diterima oleh Imam Muslim, diterima oleh Bukhari. Itu kedudukannya. Jadi kuatlah, ikut mana-mana pun kuat. Kedua-dua tu boleh kita pakai. Dan kalau kita terima kedua-duanya, apa kebaikannya? Ia boleh mentafsirkan satu sama lain. Boleh menjelaskan satu sama lain. Sebab kedua-dua hadis itu berkenaan dengan peristiwa yang sama. Cuma bagi orang yang tak mahu terima, dia kata lafaz dia berbeza. Yalah, kalau kita mengikut pendapat orang yang mengatakan mesti terikat lafaz itu sama, yalah. Tetapi jumhur ulama mengatakan tak mesti lafaz dia sama, ada sedikit sebanyak perbezaan.
oleh kerana perawinya berlainan, itu mungkin berlaku dan itu diterima. Riwayat bil makna pun diterima. Jadi, tak ada jadi masalah kalau ada perbezaan lafaz dia tu. Begitulah. Saya rasa perbincangan pada hari ni kita pun dah lewat ni kan. Oleh kerana kita dah tak puasa dah, kita rehat lah sekejap lah, takut-takut nak nak ambil angin baru nak, orang kata nak bersegar angin, orang Kelantan kata nak bersegar angin. Kita Ya, Maulana, faham. rehatlah ya. Hari ni kita tak bincang hadis langsung, bincang itu saja. InsyaAllah tak habis lagi nampaknya nota ni, kita akan bincang lagi akan datang insyaAllah. Jadi boleh ya, jangan pula berasa jemu. Boleh Maulana. Jika nak hadis-hadis tu dalam kitab lain pun ada sebenarnya. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Muhammad Kamal daripada Ipoh. Ya? Muhammad Kamal daripada Ipoh. Ya, silakan. Soalan dia sedikit lain. Saya ada nota-nota yang Maulana beri semasa kuliah ni daripada bulan 1 itu. Ya. Dan saya juga ada membeli buku melalui Ustaz Muawiyah yang Kitabul Wahyu dan Iman Sahih Bukhari itu. Ya. Jadi kalau saya nak minta izin daripada Maulana untuk anak saya dia ada degree Lughah Arabiah daripada Al-Azhar, Jamiah Al-Azhar. Ya. Jadi dia ada bagi kuliah-kuliah di sekitar Ipoh dan Kuala Kangsar. Ya. Kalau dia boleh gunakan nota dan kitab-kitab itu, kalau Maulana izinkan, saya boleh bagi pada dia lah. Silakan. Saya dengan segala suka citanya mengizinkan. Memang kita sebar itu pun untuk disebarkan lebih luas lagi. Memang itu pun maksudnya. Cuma kalau nota-nota ni kan, kalau masih kita dalam proses ini mungkin ada di sana sini tambahan, mestilah kena ambil kira yang terakhir. Yang terakhir. Faham Lana. Macam ni kan hari ni kita ada tambahan ini. Kalau pakai lama tak adalah tambahan ini. Itulah bendanya. Tapi yang lama tu pun, kalau saya tak buat ini mungkin orang yang baca dia rasa okey dah. Saya sendirilah yang rasa tak puas hati tu ya. Silakan. Jadi macam yang kitab Sahih Bukhari tu kira macam mudah lengkap lah ya. Lengkap. Itu sudah ditasih lah kira-kiranya. Terima kasih Maulana. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak minta izin Maulana, boleh tanya soalan yang di luar sikit daripada perbincangan hari ni Maulana tentang hadis. Ada apa tu? InsyaAllah. Mengenai hadis yang Rasulullah larang berubat dengan cara besi panas tu. Ya. Saya lupa apa dia punya perkataan tu. Tapi sekarang ni macam mana dengan perubatan moden yang masih lagi menggunakan konsep ataupun cara macam tu dengan membakar sel-sel di dalam badan masa buat operation tu. Macam mana pendapat Maulana dengan berkait dengan hadis tadi tu? Wallahualam. Jadi hadis itu ada macam-macam pendapat ulama. Antaranya mereka mengatakan hadis itu sudah mansukh. Suatu ketika dahulu memang diguna. Dan ia merupakan salah satu cara rawatan orang Arab. Tradisional. Rawatan tradisional orang Arab. Bukan orang Islam saja. Orang tidak Islam pun guna pada masa itu cara itu. Jadi Nabi SAW berdasarkan hadis lain ada larangannya. Kerana itu setengah-setengah ulama kata ia sudah mansukh. Jadi alasan larangan itu ialah yang sangat menyiksa, menyakitkan. Bayangkan kalau ada sejenis penyakit zaman dahulu kerana orang tak pakai selipar, tak pakai kasut semasa berjalan-jalan, sedangkan jalan-jalan itu tempat dia pergi tu kotor-kotor sangat. Jadi kaki dia ni jadi macam berlubang-lubang, dia macam bisul itu, punak bisul itu. Di bawah, di tapak kaki dia ni. Banyaklah. Jadi salah satu cara rawatan zaman dahulu, dia pakai besi panas itu
sekeping gitu, yang panas merah tu, tiba-tiba dia letak dekat kaki orang tu. Orang tu baring lah. Letak tu dia tarik tu kan. Kulit kaki tu dengan punat-punat dia macam buah durian, buah nangka tu kan. Biji dia tu dia ada punat dia. Itu keluar semua. Jadi hilanglah kira-kira penyakit, tapi seksa lah, sakit lah. Kerana menyakitkan. Ini menunjukkan salah satu usul perubatan yang diperkenan oleh Nabi SAW ialah yang tidak menyakitkan pesakit itu, tidak menyeksa penyakit itu. Kalau ada pilihan yang lain, kita sepatutnya tinggal yang seperti itu, pergi kepada yang lain. Kalau ada. Kalau tidak ada, atas dasar darurat, boleh dipakai begitu. Termasuklah juga macam sekarang ni, kemo kan, kita kata kemo tu, macam itulah. Boleh kita kaitkan dengan hadis ini juga. Itu pun satu bentuk itu juga. Sebab bila guna tu, sampai luar rambut ni semua, muka ni, kulit ni jadi hitam semua, terbakar lah macam terbakar. Bahan itu sama dah. Jadi kalau kita mengambil kira pendapat ulama dahulu, yang mengatakan Nabi SAW sebenarnya tidak suka kalau boleh menggunakan yang seumpama itu. Jadi kita cari yang lain lah. Kalau tak ada juga, tak dapat tidak dah, tak ada dah pilihan lain, terpaksa terima lah. Itulah bentuk kai, nama rawatan itu bersih panas itu kai namanya. Jadi kai dalam bentuk baharunya macam-macam. Namanya, bentuknya boleh digunakan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Terutamanya mengikut ulama-ulama yang mengatakan ia tidak mansuh. Cumanya tidak digalakkan. Dalam keadaan ada pilihan yang lain, sepatutnya ditinggalkan. Begitu juga nak cabut gigi dan sebagainya, cabut biasa pun boleh, tapi sakit. Tapi kalau diinjek dulu, masuk ubat kebas tu, tak sakit. Itulah yang terbaik. Pilihlah cara yang terbaik. Itulah lebih kurangnya. Ya. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini siapa ni? Saya Izarul pada Bukit Beruntung. Ya, silakan. Bukit Nak Beruntung. tanya kenapa dalam sejarah Islam, bila kita menceritakan sejarah ulama, kita menyatakan tarikh kematian dia, bukan tarikh kelahiran dia. Ya. Itu saja ya? Itu je. Sebab tarikh wafat atau kematian itu penting. Kita nak tahu perawi, misalnya perawi di bawah ni sempat ke tidak dengan zaman orang tu. Dia mati tahun sekian-sekian. Sedangkan perawi itu lahir selepas kematian dia. Jadi macam mana dia meriwayatkan daripada perawi itu? Mesti ada orang lain tu, orang tengah. Dia tidak mungkin dah meriwayatkan secara langsung daripada perawi di atas dia. Itu sebab perlu kita bagi tarikh itu. Selain daripada itu, kita boleh tahu juga perawi ini termasuk di kalangan salaf ke atau khalaf ke. Itu penting. Adapun tarikh lahir, itu tak jelas sebab kematian seseorang itu tidak sama. Ada orang yang panjang umur, lambat matinya. Ada orang yang pendek umur, pendeklah, cepat matinya. Jadi itu tidak menjadi penentu. Yang lebih menjadi penentu dan boleh kita mengambil kira ialah tarikh wafatnya itu. Tarikh wafat itu. Sebab seseorang dalam hidup dia mungkin fikiran dia berubah. Suatu ketika mungkin dia akidahnya tidak baik. Kemudian dia jadi baik. Berapa tahun? Itu penting kita tahu tarikh itu. Terutamanya dalam bab hadis, dalam sejarah ni penting sangat benda tu. Itu sebab sentiasa dikemukakan tarikh wafat orang-orang yang berkenaan itu. Supaya kita tidak jadi terkeliru. Tidak jadi terkeliru dan menganggap semuanya betul, semuanya boleh diterima. Tak boleh. Kalau pakai kaedah hadis ini memang susahlah nak lulus. Sebab benda ni benda yang penuh dengan tanggungjawab kan. Bukan cerita-cerita dongeng. Agama ni mestilah kita kena pastikan. Itulah antara sebabnya. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Kota Kinabalu. Kota Kinabalu ya. Ini mana pasal posonne ke? Ya. Posonne ni tengok dari
hadis Muslim ya. Sedangkan Imam Bukhari tidak riwayatkan hadis tu. Adakah posisi khilaf ataupun memang sunat yang ditutup sangat-sangat? Ya. Ya. Jadi puasa 6 ni memang ada di dalam hadis yang sahih. Memang dituntut juga. Tetapi jangan salah gunalah. Kerana salah guna itulah Imam Malik telah mengatakan puasa 6 ni bid'ah. Itu ada pendapat Imam Malik mengatakan bid'ah. Bid'ah ni macam mana? Kalau seseorang, itulah kalau salah guna. Kalau seseorang itu terus lepas hari pertama, hari raya tu, lepas tu di hari yang kedua tu terus dia puasa. Dengan menganggap dia belum berhari raya lagi. Setelah 6 hari berpuasa, barulah dia kata hari ni baru kita beraya. Itu yang macam tu. Hari raya tetap 1 Syawal. Yang kemudian tu lepas kita puasa, kita nak anggap hari yang ke-7 selepas itu sebagai hari raya, kita tak boleh. Biasalah. Hari raya telah lepas. Jangan menganggap kita belum berhari raya lagi sebab kita belum puasa sepenuhnya. Jangan begitu. Tapi dari segi tuntutan asal itu memang ada. Ia bukan bid'ah. Bid'ah tu kalau mengikut Imam Malik, kerana tadilah. Kalau tidak begitu maka tidak mengapa. Memanglah dituntut. Dari segi logik, dari segi dirayah pun memang sesuai hadis itu. Memang sesuai. Dan dalam hadis disebutkan seperti puasa sepanjang tahun. Jadi patutlah. Ya, kalau dikirakan ganda-ganda dia tu, memanglah seperti setahun. Jadi saya rasa hanya setakat itulah dulu untuk hari ini ya.